Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamillah, syukur kepada Allah SWT kerana sekali lagi yang bersama dengan saya Syamsul Debat di dalam kuliah subuh Syamsul Debat, TKSSD, tim kuliah subuh Syamsul Debat, bagi menyambung kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Jadi sebelum memulakan kuliah kita pada hari ini, seperti biasa kita akan promosikan tentang program Kebahagiaan Korban 1001 Asnaf di luar negara dan dalam negara. Jadi pada siapa yang berhasrat untuk mendapatkan untuk menyertai program korban ini, bolehlah hubungi talian yang tertera dan juga bolehlah membuat pembayaran. InsyaAllah tuan-tuan, sangat murah. Bayangkan satu bahagian hanya RM390 untuk lembu, RM580 untuk kambing dan RM580 untuk unta. Bayangkan RM390 lembu untuk satu bahagian, tapi satu ekor baru RM2,730. Murah dan mudah. Sebab apa tuan-tuan muslimin, yang lagi bagus lagi sebab kita menyampaikan sumbangan ini, korban ini kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Contohnya macam di luar negara, fokus kita adalah di Afrika. Di Afrika, di Chad, Mali, Rwanda, Kongo, di Nigeria, mereka ni banyak lagi negara Afrika yang Islam, yang mana mereka ni beratus seawal jam 12 malam untuk ambil daging, makan. Bayangkan lumpur tu, tanah liat tu dikepal-kepalkan dan dibakar berjam-jam, kononnya jadi biskut pada mereka. Bayangkan kotak-kotak yang macam ni, kotak ni dia siap-siap cecah air makan, minum air lopak dan sebagainya. Jadi mereka sangat memerlukan tuan-tuan muslimin. Dan dalam negara kita tak lupakan juga asnaf-asnaf dalam negara kita turut mendapat manfaatnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung kitab Muka Syafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali dengan tajuk khusyuk dalam solat. Tersebut dalam riwayat, pada suatu hari Jibril AS datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, kulihat malaikat di langit berada di atas permaidani, dikerumuni oleh 70,000 malaikat berbaris dan memujinya. Namun kini kulihat dia di atas gunung Qaf, pecah sayapnya dan menangis. Ketika melihatku, ia berkata, 'Dapatkah kau tolong aku?' Kutanya, 'Apa salahmu?' Ia berkata, 'Aku sedang berada di atas permaidani di dalam Mi'raj. Muhammad SAW lalu di hadapanku, namun aku tidak berdiri menghormatinya. Maka Allah menyeksaku dengan seksa ini dan menempatkanku di tempat ini seperti yang kau lihat ini.' Jibril berkata, lalu aku menghadap Allah Ta'ala mohon agar dia ditolong. Maka Allah berkata, 'Wahai Jibril, katakan padanya, bacalah salawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia pun membaca salawat sehingga Allah mengampuninya dan menumbuhkan sayapnya semula.' Bayangkan, lalu Nabi ni cerita tentang bagaimana malaikat pun kan ada hukuman pula, nampak kan? Jadi amal hamba yang diperiksa pertama kali di hari kiamat adalah solat. Jika sempurna, diterimalah ia dan seluruh amalnya. Jika ternyata kurang, ditolak ia dan seluruh amalnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, solat wajib itu ibarat timbangan, siapa yang menyempurnakan akan mendapat balasannya. Yazid Ar-Ruqashi berkata, solat Rasulullah itu tepat seperti ditimbang. Maka Rasulullah SAW bersabda, dua lelaki umatku berdiri solat, rukuk dan sujudnya satu, yakni sama, tetapi solat keduanya antara langit dan bumi. Kadang-kadang kita nampak dua-dua tu perbuatan solat sama, tetapi kekhusyukan itu membezakan antara langit dan bumi, jauh bezanya cara solat kita. Yang baginda maksudkan ni tentang perbezaan antara dua umat yang bersolat tetapi berbeza ibarat langit dan bumi ni adalah merujuk kepada khusyuknya. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak memandang akan hamba yang tidak tegak antara rukuk dan sujudnya. Kan, baginda juga bersabda, sesiapa yang solat tepat waktunya, menyempurnakan wuduk, rukuk dan sujud serta khusyuk, maka naiklah solat itu bagai telur kuning dan berkata, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Nampak? Penting jaga solat ni. Kalaulah kita jaga solat, maka solat akan jaga kita. Dan siapa salat tidak tepat waktunya, tidak pula menyempurnakan wuduk, rukuk, sujud dan khusyuknya, maka naiklah ia seperti hitam pekat dan berkata, semoga Allah mensia-siakanmu seperti engkau mensia-siakan aku. Lalu Allah membungkusnya seperti membungkus pakaian manusia, lalu melemparkannya ke mukanya. Baginda juga bersabda, pencuri yang paling buruk sekali adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, salat itu timbangan. Siapa menyempurnakan akan mendapatkannya. Siapa mengurangkannya, maka ia tahu firman Allah, seksalah untuk orang-orang yang menipu. Surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin
Yang mana seksa untuk orang-orang yang menipu dalam solat, kan? Melengah-lengahkan solat, perbuatan-perbuatan solat itu dia tak buat dengan sempurna, mencuri lah tu. Ya. Setengah ulama berkata, orang yang bersolat itu ibarat pedagang yang tidak untung sebelum menerima modal. Demikianlah pula orang yang solat, tidak diterima sunatnya sebelum dia lakukan yang fardu. Buat yang sunat tapi yang fardu tak jaga, macam mana? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, jika datang solat, berdirilah ke neraka Tuhanmu yang kau nyalakan lalu kau padamkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, solat itu menahan dan tawaduk. Beliau berkata, jika solat tidak menghalang kejahatan dan kemungkaran seseorang, maka bertambah jauhlah dia daripada Allah. Dan solat orang yang malam alamatkannya takkan mencegah kejahatan dan kemungkaran. Orang yang semayang main-main, orang yang semayang dilengah-lengahkan, maka itu tidak akan mencegahnya daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Baginda bersabda, betapa banyak orang berdiri solat, namun yang didapatinya hanyalah kesusahan. Tidak lain adalah orang yang melengah-lengahkannya. Beliau juga bersabda, baginda Rasulullah SAW juga bersabda, yang didapati dari orang yang solatnya hanyalah apa yang diingatkan dalam solatnya. Apa yang kita fikir waktu solat? Kan? Kita waktu solat tu kita fikir apa? Kita fikir nak berjalan ke, fikir barang ke, fikir nak beraya ke, fikir apa waktu solat tu. Apa yang kita ingatkan tu khusyuk di situ ni. Ahlul Ma'rifah berkata, solat itu ada 4 hal. Melaksanakan beserta ilmu, berdiri dengan malu kepada Allah, melakukan dengan mengagungkan, dan apabila selesai sembahyang merasa takut pada Allah. Saya ulang balik. Solat itu ada 4 hal. Melaksanakan beserta ilmu, berdiri dengan malu kepada Allah, melakukannya dengan mengagungkan, dan apabila selesai sembahyang merasai takut kepada Allah. Seorang syekh berkata, jika hati belum khusyuk, rosaklah solatnya. Rasulullah SAW bersabda, di syurga ada sungai yang disebut sebagai Afiyah. Di situ banyak bidadari yang diciptakan Allah daripada za'faran. Mereka mandi dari air permata dan yakut, bertasbih dengan 70,000 bahasa, dan suaranya lebih merdu dari suara Nabi Daud AS. Maka mereka berkata, kami adalah orang-orang yang salat dengan khusyuk dan hudur. Maka Allah berkata, ku tempatkan ia di rumahku dan ku berikan untuk tamuku. Maknanya dapat tempat yang istimewa. Orang yang sembahyang dengan khusyuk dan hadir. Maknanya dia bukannya badannya datang, tapi hati perasaannya tak hadir dalam salat tu. Dirawikan bahawa Allah SWT memberi wahyu kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, jika engkau mengingatiku, aku mengingatimu. Jika kau hendak mengingatiku, hendaklah khusyuk dan tamakninah serta lisanmu di belakang hatimu. Jika berdiri di hadapanku, berdirilah sebagai hamba yang hina, serta bermunajatlah kepadaku dengan hati yang takut dan lisan yang benar. Nampak? Dah beritahu kat Nabi Musa dah. Bila semayang tu, bila ingat tu, ingatlah bahawa kau ingat, bila kau ingat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ingat kat kau. Cinta kan? Jika mengingati Allah, maka hendaklah khusyuk dan tamakninah. Khusyuk makna tak ada fokus benda-benda lain. Tamakninah teratur, tak ada kelang kabut, tak ada berterabur, berkecapui nak laju, tak ada. Lisan yang sentiasa diletakkan di belakang, dia jaga tutur-tutur apa ayat-ayat nak dibaca. Berdiri di hadapan bagai orang yang berdiri sebagai hamba yang hina, bermunajat kepada Allah, dan juga hati yang takut dan lisan yang benar. Dan dirawikan Allah memberi wahyu kepadanya, katakanlah pada umatmu yang derhaka, barang siapa mengingatiku, aku mengingatnya dengan laknat. Siapa orang yang derhaka? Ini adalah untuk orang yang derhaka dan lupa. Setengah sahabat radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat manusia dihimpun menurut tamakninah, khusyuk, nikmat dan lazatnya dalam solat. Akan disusun macam tu. Pernah Nabi SAW melihat lelaki bermain dengan janggutnya ketika solat. Tengah semayang main dengan janggutnya. Lalu Nabi SAW berkata, jika khusyuk hatinya, maka khusyuklah anggota badannya. Makna perbuatan yang melambangkan kekhusyukan. Itu tadi main janggut bukan khusyuk, tu leko. Barang siapa tidak khusyuk hatinya, ditolak solatnya, kata Nabi. Ketahuilah Allah memuji orang-orang yang khusyuk dan tawaduk dalam salat dalam banyak ayat. Contohnya surah Al-Mu'minun ayat yang kedua, mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Di surah Al-An'am ayat 27, sedang mereka itu memelihara solatnya. Surah Al-Ma'arij ayat 23, yang mereka itu berkekalan melakukan solat. Dikatakan bahawa ramai yang solat, tapi yang solat dengan khusyuk amat sedikit. Yang mengerjakan haji banyak, tapi yang mendapat haji yang mabrur sedikit. Yang alim itu banyak, hanya yang mengamalkan ilmu itu sedikit. Solat itu tempat tunduk, tawaduk dan khusyuk itu, dan itu adalah alamat diterima.
Sebenarnya sah dan diterima masing-masing ada syarat. Syarat-syarat sah harus memenuhi rukun dan syarat diterima haruslah khusyuk. Seperti disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2, dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Ma'idah ayat 27. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang salat 2 rakaat hatinya benar-benar ingat pada Allah, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Yang melengahkan salat hanyalah bisikan yang merasakan dirinya sibuk. Ini mesti dihindarkan. Sebaik-baiknya salat di tempat yang gelap, dalam keadaan sunyi, tidak menggunakan sejarah yang bergambar atau pakaian yang mengasyikkan jika dilihat. Dirawikan bahawa ketika Nabi SAW memakai baju pemberian Abu Jaham sewaktu salat di mana baju itu bergambar, maka selesai salat Nabi SAW menanggalkannya lalu berkata, kembalikan baju ini kepada Abu Jaham, ia melengahkan salatku. Pernah Nabi SAW meminta kasut baru ketika salat, baginda melihatnya kerana baru, lalu baginda menanggalkannya dan memakai kasut yang lama. Juga pernah baginda memakai cincin emas sebelum diharamkan. Di mimbar baginda terpandangnya, maka baginda berkata, ini telah melengahkan pandanganku. Juga dirawikan dari seorang lelaki, dia salat melihat kurmanya berbuah hingga dia lupa beberapa rakaat, maka dia berkata pada Utsman radhiyallahu anhu, kurma itu kusedekahkan untuk kepentingan fisabilillah. Lalu Utsman menjualnya seharga 50,000. Ba'du salaf berkata, ada 4 hal yang melengahkan salat: menoleh, mengusap muka, meratakan kerikil, dan salat di tempat orang lalu lalang. Telah bersabda Rasulullah SAW, Allah SWT memandang orang salat selamanya tidak menoleh. Maknanya kena fokus. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam salat seolah-olah dia sedang dipancang. Setengah mereka diam saja ketika rukuk. Aneh burung menghinggapinya, ia bagai barang mati. Jika ini terjadi dalam menghadapi sesama manusia, bagaimana tidak dilakukan dalam menghadapi Allah? Bayangkan, bila dia rukuk, kalau burung hinggap pun dia boleh hinggap lah, sebab dia ingat macam benda mati, macam pokok, macam tunggul, macam tu lah. Boleh tak kita macam tu? Kita ni semayang bergerak-gerak, memang fail dah tu. Dalam kitab Taurat tertulis, hai cucu Adam, jangan lemah berdiri solat sambil menangis. Aku Allah dekat di hatimu, dan dengan ghaib kamu melihat nurku. Dirawikan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di mimbar, ada lelaki tua dipertanyakan Islamnya, ia tidak menyempurnakan salatnya, ditanyakan bagaimana demikian. Maka Umar berkata, dia tidak menyempurnakan sembahyang dengan khusyuk, tawaduk dan menghadapnya kepada Allah dalam salat. Abul Aliyah ditanya tentang firman Allah, mereka orang-orang yang lalai dari salatnya, surah Al-Ma'un ayat yang kelima. Maka dia menjawab, iaitu orang yang lupa dalam salatnya, dia tidak tahu genap atau ganjilnya. Menurut Hasan, ialah orang yang lupa akan waktu salat sehingga habis. Telah bersabda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku tidak selamat dariku kecuali dengan menjalankan apa yang telah kuwajibkan baginya. Bagi tuan-tuan muslimin, itulah dia tentang pentingnya khusyuk dalam salat. Kita cuba usaha untuk mencari khusyuk dalam salat dengan rasa kasih sayang kita tertumpu kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan adanya khusyuk, dengan adanya tawaduk, dengan adanya fokus kita di dalam salat, insya-Allah mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah SWT. Ingat macam yang saya kongsikan tadi, betapa salat itu sendiri ada 4 hal ada 4 hal yang kita kena tengok 4 hal. Mana tadi? Ya, saya tengok tadi, saya nak ulang balik. Macam ni. Salat itu ada 4 hal: melaksanakan berserta ilmu, berdiri dengan malu kepada Allah, melakukannya dengan mengagungkannya, dan setelah selesai salat dia merasa takut kepada Allah. Jadi barulah dikatakan kita salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya untuk kali ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa melintang, esok kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.